Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita wasilah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat itu ada di dalam solat. Dan antara munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puji yang kita baca di dalam solat, dalam doa kita, wajjahtu وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Dalam lafaz ini maklum yang kita baca di dalam doa kita itu sama ada di dalam solat fardu maupun di dalam solat sunat. Hanya kita tidak diperintahkan untuk membacanya di dalam solat jenazah saja. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, fa inna salat yunaji rabbuh, maka sesungguhnya hakikatnya solat itu adalah munajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengajar kita tauhid. Permulaan munajat kita di dalam doa iftitah, doa pembukaan. Kerana doa itu adalah permohonan munajat. Ketika mana kita membaca wajjahtu, aku telah hadapkan wajahi, akan wajahku, maksudnya adalah telah kuhadapkan wajahku ini. Di sini kita lihat bahawasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyandarkan wajah kepada diri kita berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, dan tidak lain ini adalah salah satu daripada bentuk adab kita ketika mana kita ma'allah, ketika mana kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan salah satu adabnya kita mesti adanya perasaan merasai ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'allah di sini adalah muraqabah, merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sendiri merasai kehadiran kita dalam solat dalam diri kita. Dan ini yang perlu kita rasai. Jadi diiringi dengan kehadiran dalam hati kita, jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala al-haq. Lebih-lebih lagi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi lisan hamba, dan yang dengannya ia berkata-kata. Yakni Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai hamba-Nya dan menyandarkan dengan apa yang kita baca. Seperti mana ni hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membahagikan akan solat antara aku dengan hamba-Ku dua bahagian. Bukan dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu solat, kerana solat adalah ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan apa yang kita baca, sandarannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahawasanya antara aku dengan hamba-Ku, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku membahagikan solat itu di antara aku dengan hamba-Ku. Jadi menunjukkan bahawasanya ada dua. Yang pertama pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pada diri kita.
Lalu berkaitan dengan solat ada dua bahagian. Jadilah Allah sebagai Rabb, kita sebagai abd, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini maksud adab kita ketika mana kita bertawajjuh, taujih di dalam doa kita bahwasanya kita mesti beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadirkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ketika mana kita membaca wajah tu wajahiyah, maknanya kita menyandarkan wajah di sini adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sudut bahasa Arabnya wajah tu wajahiyah dikaitkan mudhaf. Mudhaf ni hanya sekadar disandarkan dan bukan dijadikan sebagai sebuah sandaran. Yudhafu ilaih. Itu sudah kawaid al-lughah. Makna menunjukkan bahawasanya apabila kita solat ta'alluq, maknanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh daripada solat kita. Bahkan apa yang kita baca tidak lain melainkan itu semua adalah daripada inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala serta ta'yid kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang menyandarkan pada dirinya kepada hamba, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seperti mana hal ini adalah satu bentuk pemuliaan dan pemberitahuan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah, ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang Allah yang Maha Esa. Selain daripada itu, hamba, iaitu kita menyandarkan tindakan penghadapan wajah tu wajahiyah, iaitu taujih tadi kepada dirinya kerana ia tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan perbuatan itu kepada hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada kita. Hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hidayah kita dapat mendirikan solat. Perintah solat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kita sendiri diperintah untuk solat atas diri kita, atas Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Lalu apabila kita solat, Allah membahagikannya. Pembahagian di sinilah kembali balik pada mudhaf, yakni penyandaran dia. Ini menunjukkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada kaitan antara satu sama lain. Wajah kita sandarkan atas diri kita, tetapi yang menciptakan wajah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh yang telah kita pelajari, makan, Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada diri kita, sebab yang makan kita bukan Allah, tetapi yang menciptakan makanan, yang memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Sandar kembali kepada Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Jadi perbuatan hamba tidak lain berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh, apabila kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu lafaz perkataan, dan ini juga adalah satu bentuknya perbuatan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Lalu Allah kata, aku membahagikan salat antara aku dan juga hamba-Ku. Apabila hamba-Ku baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Itulah maksud pembahagian tadi. Hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, membaca dinisbahkan pada diri dia, tetapi yang menyebabkan dia boleh membaca mudhaf, disandarkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
ditinggalkan hamba. Walaupun begitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membaca kalam ya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lidah kita, lalu kita menyebut melafazkannya alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kata ulama, penyandaran itu seumpama Allah membacanya melalui perantaraan lidah kita. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala perintah kita baca Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, itulah orang-orang yang menyebut Allah. Kita pun menyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Siapakah Tuhan yang menciptakan? Allah. Allah. Wadhkur rabbaka. Maka sebutlah nama Tuhanmu, maksudnya Allah. Allah. Jadi lidah kita yang menyebabkan kita berjaya boleh mampu melafazkan Allah, Allah kembali balik mudhaf disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud hubungan solat tadi. Oleh kerana itu apabila kita membacanya kalimat taujih ini mesti ada penghayatan. Dalam solat fardu kita, mungkin ketika mana kita jadi makmum termasuk juga imam, maka penghayatan ini perlu disegerakan. Tetapi untuk melatih dirinya di sudut penghayatan itu adalah ada dalam solat sunnahnya. Maknanya perlu latih dirinya menghayati taujih ini, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifah, satu persatu dalam solat sunnah. Tapi apabila jadi solat fardu, maka latihan itu lebih dipertingkatkan. Seolah-olah seperti mana dalam solat sunnah ujian buat dia ulang kaji. Tetapi apabila dia masuk dalam solat fardu, seolah-olah dia menjawab terus dengan apa yang telah dipelajari. Disegerakan. Oleh kerana itu mahu ataupun tidak, maka dia perlu mempelajarinya. Maksud di sebalik daripada kalimat taujih ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan juga kepada manusia al-bayan. Ini dalilnya mudhaf, disandarkan apa yang kita bicarakan di lidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah setiap daripada apa yang kita baca kelak nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya apa yang keluar pada lidah kita itu disandarkan kepada Allah, daripada Allah, maka kita berjaya, itu pahalanya. Tetapi kalau sekiranya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dikhawatirkan, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca zikrullah, membaca selawat baginda Rasulullah, ini semua membawa kepada kejayaan pada diri dia melalui lidahnya tadi. Tetapi selain daripada itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, wahai hambaku, kenapa kau berbicara demikian sekian. Itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita sebagai hamba-Nya bauti ini maksudnya adalah apa yang sepatutnya kita munajatkan di dalam solat. Suatu kita bertemu Allah, menghadirkan diri kita dalam solat, itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kita bersendirian, dan saya tidak akan mampu lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak akan mampu untuk membaca apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu Allah.
Bahkan berapa ramai di antara penduduk dunia hari ini yang tidak mampu untuk menyebut Allah pada lidahnya. Sebab kalimat Allah mungkin secara zahir boleh disebut oleh sesiapa Allah, tetapi dikaitkan dengan tawjih dalam nyebutnya, dengan penghayatan, merasai kalimat Allah dalam jiwanya. Suatu kita baca wajahku, itu fi'ilnya madhi, aku telah menghadapkan wajhi, diriku, kepada siapa? Fatar as-samawat lilladhi wajah wajhilladhi fatar as-samawat fatar as-samawat wal ard. Maknanya kita telah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala lilladhi fatar as-samawat wal ard, sebagai yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi tidak lain melainkan hendaklah kita ketahui bahawasanya ini semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kewujudan dan mempunyai peringkat-peringkatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri hadir melalui perbuatan Allah Subhanahu wa taala, melalui peringkat-peringkat tadi. Seperti nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna, bagi Allah macam-macam nama. Semua nama yang indah-indah, yang baik-baik. Tak kala mana kita susah disenang oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala mana kita ini sakit lalu disembuhkan oleh Allah, maka muncul kehadiran nama-nama tadi, kehadiran yang menyebabkan kita mengenalnya. Dan kehadiran di sini bukan menunjukkan pada bidzatiyah, pada zatnya, tetapi kehadiran ini dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang difahami oleh makhluk hamba-hambanya. Kerana tidak ada satu makhluk pun boleh mengetahui tentang kewujudan Allah pada zat secara hakikatnya. Seterusnya kita membaca lilladzi fatara as-samawati wal ard. Hanya kepada siapa? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, bahwasanya langit dan juga bumi itu sebelumnya itu berpadu di satu, lalu kami pisahkan keduanya. Apa maksudnya di sini? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya abadi dalam menciptakan langit dan juga bumi. Maksud langit dan juga bumi adalah semesta alam ini. Tak kala mana kita baca lilladzi fatara as-samawati wal ard, tidak lain apa yang perlu kita ketahui di sini, bahawasanya ada zahir, ada batin. Yang keduanya ada perbezaan. Seperti mana langit dan juga bumi, sebagai ulama menyatakan bahawasanya langit dikaitkan dengan zahirnya, bumi dikaitkan dengan batin. Mawqaf yang disandarkan kepada kita adalah kita menghadapkan diri kita pada zahir dan batin kita, kepada Allah yang ciptakan zahir dan batin alam ini. Di surat As-Saff. Begitu juga lilladzi fatara as-samawati wal ard, dikaitkan dengan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang ghaib, ada juga yang tidak ghaib. Langit ada yang kita dapat melihatnya, ada juga kita tidak berjaya melihatnya. Yang tak berjaya itu ghaib, yang berjaya ada yang ghaib, ada yang tidak. Seperti mana contoh, ketika mana datang waktu malam, matahari di mana? Bahkan matahari itu sangat besar. Sebagai ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kalau kamu berjaya melihat matahari dengan mata kamu, kamu berjaya melihat alam langit yang keempat.
Sebagai ulama katakan matahari itu kalau duduk tinggal dia falaknya di langit yang keempat, mana menunjukkan bahawasanya mata kita sedang melihat lapisan langit yang keempat. Cuma soalannya, bila berlaku ni waktu malam, matahari itu di mana? Jadi itu yang dikatakan ghaib tadi. Ghaib tadi. Lalu apabila kita membaca wajah tu, wajahiyal ladzi fatara as-samawati wal ardh, kita perlu menghadap diri kita, wajah kita zahir dan batin, termasuklah yang ghaib tadi. Yang ghaib ini maksudnya sesuatu yang kita tidak mengetahui, seperti mana yang telah dicipta oleh Allah, tapi wajib bagi kita mengetahui kewujudannya. Kata ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga lilladzi fatara as-samawati wal ardh, dikaitkan dengan kerohanian kita, termasuk dalam diri kita mempunyai perbezaan. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dulu langitnya itu bersepadu satu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan. Lalu begitu juga dalam diri kita, apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasai diri kita sebatang tubuh yang sedang berdiri, yang sedang merukuk, yang sedang sujud menghadap Allah. Tapi kita kena tahu yang perlu kita hadap juga adalah jiwa, hati dan kerohanian kita yang berpisah dengan zahir itu. Yang berpisah dengan zahir. Begitu juga sebagian ulama menyatakan lilladzi fatara as-samawati wal ardh, langit yang dikaitkan dengan roh, yang berbezanya peranan roh, berbezanya penciptaan roh dengan al-ard, tubuh kita. Maknanya apa di sini? Suatu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena merasai kehadiran roh kita dalam hadir. Lalu kita juga perlu serahkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajar kita, wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikembalikan segala urusan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah dia yang menciptakan, apakah dia yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sama dengan mereka yang tidak menciptakan? Apakah kamu tidak dapat mengambil pengajaran, pembelajaran berkaitan dengannya? Jadi di sini satu jawaban, lilladzi fatara as-samawati wal ardh, perlu menghadapkan roh kita kepada Allah. Sebab solat itu adalah mi'rajul mukmin. Jadi yang mi'rajnya apa? Suatu dia solat, rohnya. Seperti mana dalam satu riwayat, apa yang sudah dilakukan saya dulu, apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, roh kita telah dibawa ke lapisan langit yang pertama daripada 7 lapis tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, naik pada langit yang kedua. Roh itu pasal bagi ahlullah, ahli ma'rifah, para waliullah, qutubiyah, apabila mereka solat, mereka merasai sungguh roh mereka sedang dibawa langit, sedang dibawa naik ke langit, naik sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berada di langit ketujuh dan di bawah daripada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suratul Fatihah itu turun daripada bawah arsy, sehingga roh ini menyaksikan tempat turunnya suratul Fatihah tadi. Ini soalannya arif billah ahadullah. Kerana yang naik tadi apa? Roh. Jadi itu yang dikaitkan bahawa apabila kita menghadap Allah dengan roh kita, lalu Allah mengambilnya lalu membawa sampai ke langit ketujuh. Ini di sudut tasawuf kita ulama-ulama. Itu yang dikaitkan as-salatu mi'rajul mukmin.
Ini bukan hadis, tapi kata ulama-ulama bahawasanya solat itu adalah mi'raj bagi orang beriman. Rasulullah mi'raj sampai ke langit ketujuh, sampai ke Siratul Muntaha, di atas Arasy. Lalu begitu juga sewaktu kita solat, pertemuan roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Siratul Muntaha. Itu lagi Fataras samawati wal ard, dan satu lagi bumi. Bumi adalah tubuh kita, termasuklah organ-organ dalam tubuh kita. Sehingga dalam diri kita ada mata, dalam diri kita ada telinga, dalam diri kita ada tangan, ada kaki, dan beberapa lagi anggota termasuk organ yang berada dalam tubuh kita. Lalu sewaktu kita membaca wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, ini semua perlu dihadapkan juga kepada Allah. Bukan sekadar dengan bacaan, mata juga termasuk wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Telinga juga, pemikiran, hati juga, jiwa juga, perasaan juga, emosi juga. Diri kita perlu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah tauhid kita itu kembali balik pada arah kiblat suatu kita solat. Itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kalau sekiranya kita membaca, kita solat, tapi kita tidak tauhid pada arah kiblat, maka solat kita tidak sah. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, di mana saja kamu berada, hendaklah kamu menghadap ke arahnya kiblat. Di situlah kamu akan dapat wajah Allah. Maknanya wajah kita bertemu dengan wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala berwajah bermuka. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan dia itu dengan satu gambaran. Allah Subhanahu Wa Taala ada rupa, seperti mana yang telah kita pelajari, itu adalah kiasan majas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya hakikat Allah wujud dengan satu tubuh fizikal, jasmaniyah, arah, jawahir, jawhar. Bukan itu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Allah menyebut wajah di situ seperti mana kita wajah tu. Kita pun baca wajah ini, aku telah menghadapkan wajahku kepada siapa? Kepada Allah. Kerana dia menciptakan langit dan juga bumi, dia juga menciptakan roh, dia menciptakan jasad kita. Lalu ini semua perlu wa ilaihi ruja'ul amru kullu, semua kena dikembalikan, diserahkan kepada Allah. Itulah maksudnya lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan bumi adanya gunung ganang yang kukuh di atasnya, lalu memberkahinya dan menentukan di dalamnya kadar makanan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yakni apa-apa makanan bagi akal insani. Akal insani berupanya ilmu. Sebab kita kena tahu tafsirul Quran ada zahir ada batin. Ini tafsiran di sudut batiniyah, di sudut kerohanian, di sudut yang tersirat, bukan untuk surat. Dan maksudnya makanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagi akal kita. Akal memerlukan makan, dia apa makanan bagi akal? Ilmu pengetahuan. Seperti mana kita diberikan oleh Allah indrawi, sehingga kita boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Lalu ilmu menyebabkan kita memahami, ada ma'rifah, itu juga adalah makanan buat kita. Dan kemudian yang disusun dengan pemikiran agar kita dapat memperoleh ma'rifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan juga ilmu pengetahuan, yakni tentang hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahuinya. Dan semua ini dia terkait dengan apa yang kita baca, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard. Itulah kalimat tauhid, dialah Allah pencipta langit dan juga bumi. Ini menunjukkan bahawa pemahaman pada fatara as-samawati wal ard sangat luas, pemahaman dan ilmunya sangat-sangat dalam. Lalu apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kena menghadap dengan yang ini. Seterusnya, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan itu lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hanifan itu lurus, yakni masuk cenderung pada agama yang benar, iaitulah Islam. Kerana kalimahnya hanif ini dikaitkan dengan wazannya fa'il, yakni maksudnya ma'il, cenderung, condong. Kerana disebabkan kalimah hanifan itu hanaf, yakni daripada kalimah ma'il, cenderung. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala membawa kita agar hati kita hanya cenderung pada Islam dan jangan berpaling daripadanya. Sehingga apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajibul wujud, yang maha wujud. Dan begitu juga apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyatakan kita tidak termasuk orang yang mensyirikkan Allah. Sama ada syirik secara zahir ataupun syirik secara batin. Sama ada syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Sama ada syirik yang jelas ataupun syirik yang tersembunyi. Itu maksudnya wa ma ana minal musyrikin. Di sinilah kesempurnaan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak memahami wa ma ana minal musyrikin? Kita jangan menyekutukan Allah di dalam ibadah kita. Bagaimana difahami ini? Apabila kita solat, maka jangan dikaitkan solat ini kerana kekuatanku, maka dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana izzah, kekuatan milik Allah. Dia tidak membawa bahawasanya seolah-olah dia mempunyai satu kelebihan, keistimewaan, sedangkan segala-galanya datang daripada Allah. Semuanya adalah minallah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaitkan aku mempunyai kekuatan, aku mempunyai kehebatan. Bukankah kemuliaan, kehebatan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu apabila dikaitkan aku mempunyai kemuliaan, aku mempunyai kekuatan, aku mempunyai kemampuan, maka itulah sifat Allah yang berada dalam diri dia. Maka itu bukannya wa ana minal musyrikin. Dan dia kena hilangkan ini semua dalam diri dia, barulah benar wa ana minal musyrikin. Dia tidak termasuk, aku tidak termasuk orang yang mensyirikkan Allah. Kerana tidak ada kekuatan pada diriku melainkan Allah yang mengurniakan. Bita'yin, kekuatan itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan juga matiku. Maknanya semuanya ini semua perlu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita kepada Allah. Salat siapa yang salat kita, ibadah siapa yang ibadah kita, siapa yang mati, siapa yang hidup kita juga. Lalu disandarkan kepada Allah, maknanya Allah dengan rahmat-Nya menyebabkan aku salat. Allah dengan rahmat-Nya menyebabkan aku ibadah. Allah yang menghidupkanku, Allah juga yang mematikanku. Jadi mudhaf, disandarkan balik salat, disandarkan balik ibadah, hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak disandarkan kepada diri kita. Itulah hakikat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati.
Kemudian pula kita membaca lillahi rabbil alamin, disebabkan perkara ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak disandarkan pada diriku. Apabila disandarkan solat kita tidak kepada Allah, maka kita telah bersalahan dengan apa yang kita baca. Wa ma ana minal musyrikin. Di sini ada yang menunjukkan pada kesyirikan yang sungguh halus. Maksudnya apa? Kita menyandarkan solat, perbuatan solat untuk diri kita, sedangkan Allah memerintahkan solat itu adalah untuk diriku. Sandarkan lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana inilah adab kita sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sewaktu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memandang bahawasanya aku mempunyai kemuliaan, aku mempunyai kehebatan, aku juga mempunyai akan keistimewaan sehingga aku berjaya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa yang telah disebutkan. Tidak, melainkan ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sebesar zarrah pun yang dikaitkan bahawasanya dia datang daripada kita. Tidak, melainkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, perlunya penghayatan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar solat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih lagi, apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beradab dengannya, dengan kitab Allah, seperti mana kita membaca surah Al-Fatihah di dalam solat kita. Ada satu kisah pada zaman yang terdahulu, di mana disebutkan ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu pada waktu malam, kalau dia solat, dia boleh mengkhatamkan Quran pada malam tersebut. Kisahnya, lalu gurunya memanggil, lalu bertanya, wahai anakku, banyak pelajarnya, aku mendapat tahu bahawasanya apabila kamu solat, bahawasanya engkau dapat mengkhatamkan seluruh Quran di dalam solatmu. Lalu dia mengatakan, benar wahai guru, aku dapat mengkhatamkan Quran dalam solatku pada solat malam. Lalu guru itu pun mengajarkan padanya, wahai anakku, malam nanti kau solat, hadirkan aku sebagai gurumu seolah-olah berada di arah kiblatmu, berada di hadapanmu. Lalu kau baca Quran seperti mana kau merasai kau sedang membaca Quran di hadapanku. Buat dulu begitu, dan jangan kamu lalai tentang aku sedang hadir di hadapanmu. Dan si murid tadi pun solat malam. Ini adalah tarbiyah, satu tarbiyah. Lalu anak murid itu pun solat malam, Allahu Akbar. Lalu guru kata, hadirkan aku berada di hadapanmu. Solat untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menghadirkan guru dalam solat, adakah diperbolehkan? Diperbolehkan, tetapi dikaitkan ia menjadi wasilah. Seperti mana kita solat diperbolehkan menghadirkan kiblat di hadapan kita, Kaabah di hadapan kita. Seperti mana kita solat menghadirkan Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita perlu menghadirkan dalam solat. Itu tidak ada pertentangan oleh ulama-ulama kita, bahkan perkara itu harus pada syarak. Lalu anak murid pun solat, membayangkan gurunya berada di hadapan, lalu dia baca Quran sebab dia perlu baca semua. Selesai, esoknya gurunya memanggil, adakah kau telah lakukan dengan apa yang aku perintah semalam? Telah wahai guru. Lalu adakah kau berjaya mengkhatamkan Quran malam tadi? Tidak wahai guru, aku tidak dapat baca melainkan sekadar 15 juzuk je, tak boleh diteruskan lagi.
Maknanya apabila dia solat membayangkan guru dia, dia dapat baca sekadar 15 juzuk, padahal kebiasaan dia boleh mengkhatamkan 30 juzuk. Apa maksud di sini? Penghayatannya itu bukan sekadar menghayati apa yang dibaca hafalannya, tapi dia terpaksa membayangkan guru pula. Pada guru itu hanya menjadi wasilah saja, bukannya menyembah gurunya. Hadir seolah-olah baca Quran agar guru mendengar bacaan Qurannya. Lalu guru pun menyatakan, okey, malam ini kau solat lagi. Wahai anakku, malam ini kau solat. Cuma ketika mana kau solat, kau menghadirkan seolah-olah para sahabat Rasulullah sedang berada di hadapan dalam solatmu. Kemudian engkau membayangkan, menggambarkan seolah-olah bacaan Quranmu diperdengarkan pada para sahabat Rasulullah kerana Quran turun untuk mereka. Mereka menghafal Quran sedangkan lidah Nabi masih basah dengan kitab Allah. Kau membayangkan itu. Bayangkanlah bahawasanya kau solat dan membacakan Quran kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kau baca dengan penuh tertib, baca dengan betul, jangan bagi salah. Disebabkan para sahabat menghafal Quran terus daripada Nabi. Itu. Lalu anak murid kata, insya-Allah wahai guru. Malam tu dia bangun. Allahu Akbar. Lalu menggambarkan, membayangkan para sahabat berada di hadapannya. Dia baca dengan tertib, satu pada satu. Sebab para sahabat Rasulullah SAW orang yang terus dengar langsung Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan Quran kepada mereka. Orang yang sangat alim tentang bacaan kitab Allah. Sebab para sahabat membaca Quran seperti mana Rasulullah membacanya. Kita membaca Quran seperti mana guru bacakan kepada kita. Para sahabat membaca Quran dengan apa yang dibaca Rasul kepada mereka. Selesai malam tu, esoknya guru panggil, wahai anakku, adalah engkau telah melakukan apa yang aku perintah? Telah, wahai guruku. Lalu adakah engkau berjaya membaca seluruh Quran? Tidak berjaya. Aku hanya dapat baca sambil membayangkan para sahabat sekadar 1/4 Quran je. Tak berjaya aku nak membaca seluruhnya. Apa maksudnya? Apabila ada kehadiran tadi guru, maka dia perlu membaca dengan penuh berhati-hati. Mula-mula dia tak baca dalam keadaan tidak menghadirkan gurunya para sahabat, lalu dibaca saja melalui hafalan. Tapi ini dihadirkan guru. Kemudian dihadirkan dengan para sahabat Rasulullah. Tak mampu untuk mengkhatamkan Quran melainkan sebelum subuh. Dia perlu selesaikan solat malamnya, cuma sekadar dapat 1/4 Quran saja. Lalu guru kata, bagus, tidak mengapa. Malam ini kau solat lagi. Cuma bayangkan Rasulullah sedang berada di hadapan. Kau kena tahu Quran turun pada Rasulullah. Bacaanmu Nabi akan perhatikan, Nabi akan dengar, rasai, hadirkannya itu. Solat tetap untuk Allah, tapi tidak mengapa kalau sekiranya baca Quran dan merasai Rasulullah sedang memerhati, menyimak bacaan kita. Tidak mengapa, kata ulama, ini solat sunnah. Lalu malam itu dia pun solat, Allahu Akbar. Lalu dia pun membaca sambil membayangkan, menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Lalu selesai, esoknya guru panggil, wahai anakku, adakah kau telah laksanakan apa yang aku suruh? Telah, wahai guru. Akan tetapi aku dah solat sepanjang malam. Melalui bacaanku, menggambarkan Rasulullah di hadapanku sedang menyimak bacaan-bacaanku. Akan tetapi aku tidak mampu untuk membaca lebih daripada 1 juzuk Al-Quran pun. Perhatikan, pelajar ini mampu membaca Quran seluruhnya. Membayangkan guru dapat 1/2 Quran, 30 juzuk, dapat setengah aja, 15 juzuk. Dengan para sahabat 1/4,
1/4 ni mungkin 6 juzuk, 7 juzuk. Dengan Rasulullah tak boleh lebih 1 juzuk pun. Pada sepanjang malam dia dah solat. Selesai. Lalu Tok Guru kata, wahai anakku, bagus tu. Di sini ada rahsia lah. Lalu Tok Guru bagi tahu, wahai anakku, malam ni kau solat lagi, gambarkan. Gambaran ini maksudnya bukan menggambarkan perkara yang gaib, tapi merasai. Waktu kau solat, merasai kehadiran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang menurunkan Quran kepada Nabi itu sebagai perantaraan. Dia adalah Rasul di kalangan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintah bacakan Quran kepada Nabi Muhammad. Jibril, bukan Syekh Muhammad Jibril. Ini Jibril alaihi salatu wassalam, bukan qari bernama Syekh Muhammad Jibril, qari Mesir. Ini Jibril alaihi salatu wassalam. Wahai anakku, Quran turun, Allah beri kepada malaikat Jibril alaihi wassalam, kemudian dibawa turun masuk dalam hati Nabi Muhammad. Jadi baca sungguh-sungguh, bagi betul ini Jibril yang akan menyemak bacaanmu. Lalu malam itu guru Allah belajar dari pun solat. Dia pun solat. Kemudian selesai, esoknya bertemu guru. Guru tanya, wahai anakku, banyak mana kau baca semalam? Wahai guru, sebelumnya dengan Rasulullah 1 juzuk pun tak lepas. Yang ini wahai guru, aku hanya mampu baca surah Al-Fatihah. Sepanjang malam aku hanya memerhatikan bacaanku dengan penuh, dengan menyimaknya dengan penuh, kata berjaga-jaga, berhati-hati atas bacaan. Sekadar mampu baca surah Al-Fatihah sahaja. Wah. Kemudian pula katanya guru pada murid, malam ini kau solat hanya saja dalam keadaan terlebih dahulu kau bertaubat kepada Allah. Persiapkan dirimu seolah-olah ini solatmu yang terakhir. Dan ketika mana kau solat, kau kena tahu Rasulullah bagi tahu, fa inna solat munaji rabbahu. Hakikatnya solat adalah sebuah munajat kepada Tuhannya. Dan rasai seolah-olah kau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kamu diperintahkan untuk membaca kalamnya. Allah memerintah kamu membaca kalamnya, surah Al-Fatihah. Bermula surah Al-Fatihah. Dan hendaklah kau ketahui bahawasanya apabila kau baca depan Allah, Allah mahukan kamu dengan munajat. Apabila kamu baca surah Al-Fatihah, kamu kena rundung apa yang kau baca. Apabila kau membaca surah Al-Fatihah, jangan sekadar membaca di lidahmu, baca juga dengan hatimu. Apabila kau membaca surah Al-Fatihah, jangan seperti mana membacanya, seperti mana orang bodoh yang membacanya, tidak tahu apa yang dibaca, tidak menghayatinya. Wahai anakku, baca dan renungkannya, sebab kamu sedang membaca di hadapan Allah. Lalu anak murid itu pun solat malam tadi. Bila selesai siang hari tu, guru pun panggil dia. Panggil-panggil tak kunjung tiba. Mari pelajar yang lain bagi tahu, wahai Tok Guru, sesungguhnya fulan bin fulan, iaitu anak muridmu, telah meninggal dunia malam tadi. Meninggal dia. Bahkan dalam satu riwayat, anak murid tadi pun dah solat, menjelang siang hari dia meninggal dunia. Maknanya tak sempat nak bertemu guru, sebab guru nak tahu apa yang dirasainya. Sehinggalah guru itu pun berasa sedih disebabkan
anak murid itu telah pergi terlebih dahulu sebelum guru dia nak bertanya tentang apa yang berlaku atas diri dia. Kemudian pula diceritakan gurunya tadi bermimpi. Ini satu riwayat. Satu riwayat yang lain, menjelang keesokan hari anak murid ini jatuh sakit. Lalu guru pun bersedih datang menziarahi anak murid. Riwayatnya lain, anak murid ini meninggal dunia, tapi memang kisahnya meninggal. Lepas tu lalu terlebih dahulu guru pun pergilah menziarahi anak murid dia tadi. Lalu anak murid pun melihat gurunya dalam keadaan begitu, datang menziarahinya. Lalu anak murid tadi pun menangis. Dia menangis. Lalu dia berkata kepada gurunya, wahai guru, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada anda, kepadamu wahai guru, satu balasan yang baik atas apa yang telah engkau sampaikan, yang engkau ajarkan kepadaku. Mengapa agaknya? Kemampuannya membaca kitab Allah Al-Quran 30 juzuk pada setiap malam. Setiap malam dia solat 30 juzuk dia baca. Tapi dia sedar bahawasanya apa yang dia lakukan sebenarnya hakikatnya adalah sebuah kedustaan. Maksudnya apa? Aku berdiri di hadapan musallaku, ku hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah berada di hadapanku. Maka ketika itulah aku membaca suratul Fatihah. Setelah engkau mengajarkan kepadaku, wahai anakku, baca seolah-olah Allah berada di hadapanmu. Sebelum ini dia tidak pernah merasai itu. Hanya sekadar dia solat mengkhatamkan Quran, tak tahu berapa lama. Tidak pernah dia solat sebelum ini merasai Allah di hadapannya. Tak pernah pun juga dia solat dengan bermunajah, tawjih. Tidak ada itu semua. Sekadar dia mampu baca kitab Allah 30 juzuk di dalam solat. Cuma nak merasai Allah berada di hadapannya ketika solat, dia belum lagi. Sehinggalah guru mengajar dia. Lalu anak murid itu kata, aku pun lakukan dengan apa yang aku perintahkan kepadaku, iaitu seolah-olah aku menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapanku. Lalu aku pun membaca kitab Allah, iaitu surat Al-Fatihah. Sebab guru kata, hendaklah kau baca, merasai Allah di hadapanmu, menyimak bacaanmu, mendengar bacaanmu. Mesti ada muraqabah, mesti ada musyahadah, mesti adanya rasanya munajah. Itu munajah adalah munajat kamu dengan Allah. Penghayatan, merenungi ayat. Lalu kata anak murid, wahai guru, semalam aku membacanya dengan keadaan seperti mana yang kau perintah kepada aku. Aku benar-benar merasai Allah di hadapanku, sedang mendengar bacaanku. Aku sebagai hamba-Nya yang membaca. Akan tetapi semalam wahai guru, aku hanya mampu baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian aku ulang, aku sekadar boleh baca di situ saja, tak boleh meneruskannya. Mengapa agaknya? Sebab maksudnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Kemudian aku memandang diriku dan aku lihat bahawa sebelum ini aku tidak jujur dengan perkataanku, seolah-olah aku belum benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku juga malu untuk meneruskannya. Wa iyyaka nasta'in, nak memohon pertolongan kepada Allah. Satu riwayat cerita begitu. Dia baca iyyaka na'bud sampai situ, hanya kepadamu kami sembah. Lalu dia terasa dalam dirinya, adakah benar-benar aku menyembah Allah, sedangkan aku merasa aku mempunyai kekuatan, kemampuan, hafalan yang hebat, keistimewaan, kemuliaan dengan Quranku. Itu bukan sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah mesti menggugurkan itu semua. Lalu sebab itu aku membacanya iyyaka na'budu, seolah-olah aku merasai aku telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku malu nak memohon kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sajalah aku memohon pertolongan. Dan kata anak murid tadi, aku malu sehingga aku tak mampu untuk meneruskan bacaanku pada malam tadi. Tidak mampu wahai guru.
sehingga aku mengulang lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, sampailah iyyaka na'budu. Aku dah sampai tu. Aku ulang lagi Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Sampai situ. Ulang sampai situ je. Kerana dia benar-benar menghayatinya. Sehingga dia tak mampu nak menyebutnya wa iyyaka nasta'in, sebab seolah-olah aku berbohong, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku dah tak mampu nak meneruskan suratul Fatihah aku. Bila tak mampu nak meneruskannya, tak jadi solat dah, tak ada solat, tak ada rukuk, tak ada sujud. Sehingga sepanjang malam dah keadaan begitu. Tak mampu nak meneruskan solat malam, kata anak murid itu. Kemudian pula anak murid itu terasa dan terkesan dengan apa yang dirasai, sehingga lepas 3 hari anak murid itu meninggal dunia. Lepas 3 hari anak murid itu pun meninggal dunia. Habis dia meninggal dunia, kemudian pula dia pun diuruskan jenazahnya, dikuburkan. Kemudian pula datang tu guru dia ke kubur. Tok gurunya seorang waliullah. Bahkan perbuatan anak muridnya menyebabkan dia menjadi seorang wali juga. Matinya sebagai seorang wali. Seorang pemuda yang wafat sebagai seorang wali dengan tarbiyah guru dia itu. Datang guru yang mempunyai karamah. Wahai anak muridku, apa yang kau rasai sekarang, bagaimana keadaanmu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karamah pada guru, sehingga dia dah mendengar apa yang dibicarakan oleh anak muridnya dalam kubur. Ya Syekh, ana hayyun 'inda hayy lam yuhasibni bi syai'. Dijawab oleh arwahnya anak muridnya, wahai guruku, sekarang ini aku hidup dengan Allah yang Maha Hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghisapku, walaupun sezarah sekalipun dia tidak bertanya kepadaku. Itu karamah si guru yang mendengar. Lalu guru pun balik ke rumah terkesan dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dijawab oleh muridnya tadi. Sehinggalah terkesan dengan iyyaka na'budu, sehingga dia tidak dapat meneruskannya lagi, disebabkan dengan penghayatan hanya kepadamu lah kami sembah. Menghayati. So, diriwayatkan kemudian gurunya juga meninggal dunia, dan dalam keadaan meninggal dunia sebagai seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya? Ini kisah tentang seseorang yang sampai pada maqam benar-benar memahami munajat kepada Allah. Seperti mana contoh apabila kita bertemu orang besar, baginda tuanku, ada kalanya lidah kita keluar nak berbicara kerana khawatir tersilap dalam berbicara. Lalu bagaimana kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi di sini dah jawapan yang solat bukan sekadar solat dengan gerakan dan bacaan, tapi solat itu hakikatnya adalah munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu